Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, saya akan kongsikan cara untuk mengisi skor to plan, iaitu ujian pengesanan literasi dan numerasi. Baiklah, pertama sekali, pastikan anda telah pun memiliki dua pautan ataupun dua link yang telah pun dikongsikan. Baik, link yang pertama ialah link Google Drive ataupun folder ini iaitu untuk anda muat turun template pengisian score to plan. Pastikan dalam folder tersebut ada dua folder, iaitu to plan tahun 6 dan juga to plan 3, 4, 5. Pastikan dalam folder itu juga telah pun mengandungi file ataupun template ini, iaitu untuk tahun 6 dan juga template satu lagi untuk tahun 3, 4 dan juga 5. Baiklah, satu lagi, pastikan anda juga telah pun ada pautan ataupun link Google Form untuk anda muat naik semula template yang telah siap diisi oleh ketiga-tiga subjek ataupun mata pelajaran nanti. Baik, ini paparannya. Borang muat naik template to plan program Pro Akbi sesi kalender akademik 2023-2024. Baiklah. Jadi, di sini saya nasihatkan KPBM, Ketua Panitia Bahasa Melayu, yang menjadi guru penyelaras untuk pengisian skor ini. Jadi nanti untuk menghantar template yang telah lengkap diisi, pastikanlah Ketua Panitia BM Bahasa Melayu yang akan mengisi Google Form ini dan juga yang akan memuat naik ataupun upload template yang telah lengkap diisi untuk dihantar ke dalam Google Form ini. Baik, jadi ini isi nanti nama sekolah, kod sekolah, nama guru penyelaras, nama Ketua Panitia BM, nombor telefon Panitia BM dan juga add file ataupun muat naik template yang telah siap diisi. Pastikan ada dua iaitu template untuk tahun 6 dan juga tahun 3, 4 dan juga 5. Akhir sekali, submit dan selesai. Baiklah, ini merupakan template bagi tahun 3, 4 dan juga 5. Tahun 6 sama saja, cuma tahun 6 untuk tahun 1 tahun sajalah. Baik, jadi sebelum itu sedikit peringatan untuk rakan-rakan guru sekalian. Template ini agak sensitif. Maksudnya bagaimana? Template ini tidak boleh diisi secara online ataupun dalam talian. Template ini sekadar boleh dikongsi secara online. Maksudnya, template ini kita boleh share file dan kita bagi pautan file tersebut kepada rakan guru. Jadi rakan guru yang nak mengisi template ini perlu download terlebih dahulu, isi secara offline. Kalau rakan guru mengisi secara online, akan menyebabkan template ini rosak. Jadi ini peringatan untuk rakan-rakan guru sekalian. Jadi pastikan anda telah pun ada backup file. Maksudnya sebelum diberi kepada rakan KP yang lain, pastikan anda juga ada salinan supaya backup jika berlaku kerosakan. Jadi jika berlaku kerosakan, sekurang-kurangnya anda tidak perlu lagi mengisi untuk subjek anda. Jadi terus bagi yang tidak rosak kepada rakan guru ketua panitia untuk diisi semula. Jadi pastikan tidak diisi. Template ini tidak diisi secara dalam talian ataupun online. Pastikan muat turun terlebih dahulu, isi secara offline. Kalau nak kongsikan, barulah diberi pautan secara online. Baiklah. Peringatan kedua, saya galakkan ketua panitia iaitu KPBM, KPBI dan juga KP Matematik untuk kumpul semua data murid yang telah jalankan to plan ataupun ujian ini. Cara pengumpulan data terpulang kepada rakan-rakan guru sekalian, sama ada untuk kumpul kertas ujian tersebut ataupun mungkin diberi pautan yang mana mungkin rakan-rakan guru mata pelajaran boleh isi skor yang telah didapat daripada murid tersebut
dan KP yang kumpul semua data supaya memudahkan pengisian skor nanti. Dan saya tidak menggalakkan template ini diisi oleh guru mata pelajaran sendiri. Kerana apa? Dikuatiri akan berlaku kesilapan. Jadi lebih baik ketua panitia sendiri yang mengisi template ini. Baiklah, ingat ketua panitia BM, BI dan juga matematik. Baiklah, selepas data dikumpulkan, terpulang cara pengumpulan terpulang kepada cara masing-masing yang mana kita rasa senang dan juga selesa. Baik, jadi di sini saya galakkan ataupun beri panduan ada dua cara untuk mengisi template ini. Baik, kenapa? Kita kena pastikan tidak berlaku pengulangan nama. Contoh. Kerana apa? Template ini mengandungi mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik dalam satu template. Jadi contohlah, KPBM dah isi nama Ali. Untuk BM sajalah. Kemudian KPBI dia tak perasan nama Ali dah ada. Jadi dia isi lagi nama Ali, kelas yang sama. Kemudian mungkinlah kalau dapat detect nombor kad pengenalan, okeylah. Kalaulah berlaku kesilapan kad pengenalan. Contoh, nama Ali tetapi berlaku kesilapan nombor kad pengenalan. Jadi, nama Ali berlaku pengulangan. Maksudnya, di atas dah ada nama Ali. Bawah pun ada nama Ali. Jadi, kalau Ali tu terlibat dalam ujian BM, BI dan juga matematik, pastikan nama Ali satu saja di atas. Tak perlu lagi ulang nama Ali di bahagian bawah. Tetapi jika contoh untuk mata pelajaran BM, Ali tidak mengambil ujian, jadi mungkinlah waktu KPBI isi baru ada nama Ali. Jadi Ali akan diisi untuk BI sahaja. Dan juga kalau Ali terlibat untuk matematik, mungkin matematik juga. Ataupun yang terakhir untuk KP matematik. BM dengan BI, Ali tidak mengambil ujian. Tinggal yang terakhir iaitu untuk mata pelajaran matematik, barulah Ali mengambil ujian. Jadi, di sinilah kena pastikan tidak berlakunya pengulangan nama murid yang mengambil tu plan ini. Jadi ini yang saya nak galakkan ataupun memberi nasihat, dua cara untuk mengisi data ini. Baik, yang pertama, mungkin boleh gunakan satu tempat. Maksudnya mungkin satu PC ataupun satu laptop saja. KP, ketiga-tiga KP, BM, BI dan juga matematik duduk bersama-sama isi pada satu masa, dalam satu masa. Mungkin dimulakan dengan KPBM, kemudian diisi pula oleh KPBI sambil disemak agar tidak berlaku pengulangan nama, dan yang terakhir KP matematik. Itu satu cara yang pertama, iaitu ketiga-tiga KP duduk bersama-sama isi data ini. Baik, cara yang kedua, mungkin cara ini nampak kelihatan rumit sedikit, tetapi memudahkan dari segi pengurusan masa, yang mana mungkin ketiga-tiga KP ini tak boleh berjumpa dalam satu masa secara serentak. Baik, caranya begini. Yang pertama, ketua panitia ataupun KPBM isi dulu segala maklumat ataupun murid yang mengambil ujian untuk BM. Baik, tetapi peringatan untuk cara yang kedua ni, kita perlu ada garis masa ataupun timeline. Baik, contoh, kita perlu hantar, mungkinlah kita ada masa lagi lebih kurang 1 minggu, contoh. Baik, jadi 2 hari KPBM mesti selesaikan. Hari ketiga pula KPBI. Hari ketiga dan keempat BI. 5 dan 6 mungkin juga matematik. Dan hari yang terakhir tu untuk semakan terakhir sebelum dihantar. Maksudnya kalau nak buat cara kedua ni, kena ada timeline ataupun garis masa supaya tidak berlaku kelewatan. Baik, caranya begini. KPBM isi dulu segala maklumat, segala murid yang terlibat dalam ujian ini. Kemudian KPBM, diingatkan juga KPBM perlu isi secara offline. Template ini secara offline.
kemudian save. KPBM perlu muat naik ataupun upload ke dalam satu folder di Google Drive. Baik, di Google Drive tersebut, pastikan template ini KPBM telah setkan view only. Maksudnya, kalaulah KPBM terlupa, dia mungkin terisi ataupun tak sengaja isi secara online. Jikalau view tak boleh diisi maksudnya data semua tak boleh masukkan. Jadi itu untuk keselamatan. Baik. Jadi view only, tak boleh edit, maksudnya KPBI tak boleh isi. Baik, selepas itu share link folder. Jangan share link template. Share link folder yang mengandungi template ini. Baik. Share link kepada KPBI. Seterusnya, KPBI akan buka link tersebut. KPBI perlu muat turun, download terlebih dahulu template itu dan isi secara offline juga. Jadi KPBI apabila mengisi, pastikanlah tidak berlaku pengulangan nama. Jika nama yang ada pada data KPBI dah ditulis ataupun dah dimasukkan oleh KPBM, sekadar tambah saja untuk subjek ataupun mata pelajaran BI. Baik, setelah siap, sama juga cara yang sama, KPBI perlu upload ataupun muat naik semula ke pautan folder yang diberi oleh KPBM sebentar tadi. Baik, jadi di sini kalau kita tengok template yang pertama tadi yang sedia ada dalam folder tak diusiklah. Maksudnya selepas KPBI isi, di-upload ke dalam folder Google Drive, template yang pertama yang mengandungi BM saja, template yang kedua yang telah pun ada BM dan juga BI. Jadi di situ selamat. Kalau berlaku apa-apa untuk template yang diisi oleh KPBI, yang BM tadi, selamat. Tak perlu isi lagi kalau berlaku kerosakan. Baik, jadi cara yang sama juga, KP Matematik pula, muat turun template yang telah diisi oleh KPBI sebentar tadi dan isi secara offline juga. Setelah siap, cara yang sama macam KPBI, muat naik ke dalam folder Google Drive tersebut. Jadi di situ kalau dah siap, kita akan ada 3 template dalam satu folder. Template yang pertama yang diisi oleh BM sahaja. Template yang kedua yang telah diisi oleh BM dan juga BI. Template yang ketiga yang telah diisi oleh BM, BI dan juga matematik. Jadi di situ pastikan pautan folder itu yang boleh diedit lah, maksudnya boleh muat naik semula template yang telah siap. Yang mana template pula disetkan view only, maksudnya tak boleh edit. Itu cara yang kedua. Mungkin kelihatan agak rumit, tetapi akan memudahkan jika ketiga-tiga KP ni tak boleh berjumpa ataupun mungkin mengalami kekangan masa. Jadi kalau mungkin cara ini merumitkan, gunalah cara yang pertama tadi, duduk sama-sama, isi sama-sama, dimulakan dengan KPBM, KPBI dan juga matematik. Pastikan tidak berlaku pengulangan nama murid. Itu saja. 2 cara saya nyatakan di sini. Baiklah, jadi saya harap rakan-rakan guru sekalian boleh memahami penerangan yang saya jelaskan untuk mengisi atau skor ini. Baik, jadi seterusnya kita lihat pada paparan skor. Baik, paparan ini sebolehnya pada awalnya nama sekolah, kod sekolah telah pun diisilah oleh guru penyelaras iaitu KPBM. Baik, di sini bilangan murid yang daftar to plan, contohlah mungkin murid TP1, TP2 untuk tahun 3 untuk semua kelas yang mana data pada awalnya telah dikumpulkan oleh KP. Untuk semua kelas tak kisahlah 2 kelas ke 3 kelas ke. Baik, ada 10 orang. Kita tulislah 10. Kita tulis 10. Kalau di sini
ke-10 murid ini mengambil ujian, tulis juga 10, tak ada masalah. Kalaulah dua orang memang tak datang sekolah, 8 saja, tulislah 8. Baik, tarikh pelaksanaan kita nyatalah tarikh yang sesuai. Mungkin minggu lepas dan sebagainya lah. Baik. Kemudian kita pergi untuk tahun 3 di bawah ini dulu. Kalau nak pergi sebelah ini pun boleh. Yang di bahagian bawah ini pun boleh. Baik. Isi nama. Nama penuh murid. Pastikan diisi dengan huruf besar. Contoh, Ali bin Abu. Baik. Di sini saya kecilkan sikit lah supaya dapat tunjuk. Okey, di sini saya katalah 3. Yang ambil mungkin 3 juga. Okey, baik. Ali bin Abu, nombor kad pengenalan 111. Pastikan nombor kad pengenalan betul, diisi tanpa sempang. Ini letaklah lelaki. Kemudian kategori bukan MBK ataupun kalau MBK pastikan klik ya. Baik. Ini pastikan untuk data BM terlebih dahulu. Skor mengikut two plan yang telah pun dilaksanakan. Contoh kalau dapat 4 di sini. Kita hanya isi bahagian skor saja. Yang kotak berwarna apa ni? Merah, lebih kurang merah. Baik, kemudian contoh ini pun mungkin 3. Ini mungkinlah 6. Ini mungkin 9. Baik, jadi di sini dapat 22. Dan secara automatik status menguasai TM, tidak menguasai untuk membaca. Baik, ini pula untuk menulis. Mungkin 3 ataupun mungkin 10. Seterusnya mungkin 20. Katalah 20 Baik, ini pun 20. Baik, di sini kita lihat untuk ayat mudah status menguasai. Ayat petikan menguasai. Tetapi untuk perkataan frasa tidak menguasai. Jadi keseluruhan untuk menulis tidak menguasai. Jadi walaupun bahagian ataupun konstruk itu dikuasai oleh murid, tetapi nak lihat status keseluruhan, status akhir menguasai atau tidak menguasai, itu yang penting. Kalau status ini tidak menguasai, maka murid ini perlu melaksanakan pro-akbi pada sesi akademik hadapan. Baik. Pastikan ini betul lah. Okey, contoh nama kedua kita letaklah Abu bin Ali pula. Okey, ni pun pastikan betul lah. Okey, katalah lelaki juga. Tidak. Okey, 3. Contoh saja Baik, ini pun 3. Baik, status pun tidak menguasai. Baik, jadi bahagian subjek lain kita tak perlu usik lagi. Baik, kita lihat. Kita nak pergi paparan utama balik pun boleh. Kita boleh tekan analisis literasi. Ataupun tak nak. Tadi kita dekat sini. Kita klik sebelah dia. Literasi tahun 3. Ini tak adalah sebab tadi saya tak masukkan nama sekolah dengan kod sekolah. Baik. Okey, di sini kita kena lihat jumlah menguasai dan juga tidak menguasai. Okey. Kita lihat juga pada bahagian tidak ditaksir. Baik. Contoh. Ini kita nampak nombor positif lah. Nombor 1. Okey, maksudnya di sini apa? Bilangan daftar 3. Yang ambil 2, yang tidak ditaksir, tak datang ataupun tak hadir ke sekolah, 1. Tally tak dengan di hadapan ni? Okey? Baik. Kalau di sini kita tulis 3 juga yang ambil. Tetapi di sini naik 1 tidak ditaksir. Maksudnya apa? Maksudnya di bahagian ini mungkin kita terlepas satu nama. Baik, jadi kena masukkan. Okey, kena masukkan. Baik. Contoh. Disebabkan saya isi 2 nama saja, saya letak 2. Kita nak tengok situasi Okey, 2. Baik.
2 yang daftar, 2 yang ambil. Di sini kosong. Tidak ditaksir, kosong. Maksudnya betul. Okey, maksudnya daftar betul, yang ambil pun betul. Okey, apa berlaku kalau di sini tadi, seperti saya cakap tadi, kita tengok di sini saya letak 3. Okey. Maksudnya bilangan daftar 3, bilangan ambil 2. Maksudnya kalau kita lihat ni, satu orang murid tidak ambil, mungkin tak datang lah. Baik, kita lihat. Data ini nombornya positif. Tally. Daftar 3, ambil 2, tidak ditaksir ataupun tak datang 1. Tally. Maksudnya data ni betul. Okey, apa berlaku pula? Contoh. Bilangan murid yang daftar 3, di sini mungkinlah tersalah. Saya letak 4. Okey, ini okey. Baik. Kita tengok apa berlaku pula. Baik, kita tengok contoh. Bahagian tidak ditaksir negatif 1. Ini maksudnya ada berlaku kesilapan. Apa yang silap? Jika berlaku nombor negatif seperti ini, membawa maksud yang tak ambil tu kita tengok jika berlaku negatif, murid yang ambil tu plan lebih daripada murid yang didaftarkan. Maksudnya berlaku kesilapan lah. Kita lihat contoh. Nampak? Daftar 1, tiba-tiba kita isi 2. Okey, jadi itu berlaku kesilapan. Kalau betulnya di sini sama ada kosong ataupun nombor positif. Pastikan tally dengan maklumat di paparan laman utama. Baik, di sini saya juga nak ingatkan contohlah tadi murid yang daftar 3, murid yang ambil 2. Jadi bahagian ini kalau boleh masukkan juga, bukan kalau boleh, memang perlu masukkan juga murid yang tak hadir. Maksudnya memang kita daftar nama dia, dia terpilih untuk mengikuti ujian ini tetapi dia tak datang, sampai ke sudah tak datang. Jadi masukkan juga nama dia, nombor kad pengenalan, jantina, kategori. Jadi di sini skor semua kosong lah. Okay, skor semua kosong. Kenapa? Supaya nanti kita tahu dan tidak berlaku keciciran apabila nak laksanakan ProAKBI, program Anakku Bitara. Jadi masukkan saja nama dia. Jadi kita pun tahu, boleh lihat, boleh dapat kesan siapa murid yang tidak mengambil tu plan ini. Jadi jadi pastikanlah apabila kita isi, pastikan tally dengan laman utama, dengan di sini dan juga akhir sekali bahagian kita panggil analisis. Okey, jadi ini yang menyebabkan saya kata sebentar tadi, pastikan kalau boleh KP yang isi. Kalau rakan-rakan guru mata pelajaran yang isi, dikuatiri akan berlaku kesilapan maklumat ataupun mungkin juga kesilapan pada template ataupun kerosakan. Jadi saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu rakan-rakan guru untuk mengisi skor tu plan ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.